kita bukan senang nak ambil sikap bila nak menubuhkan parti amanah. Sebab waktu itu, usaha yang dibuat oleh pemimpin kita yang dulu begitu lama, daripada zaman Tuan Haji Surawah, cuba berdialog dengan CCC. Waktu itu paling tidak popular kita mendekati orang bukan Islam. Bahkan pilihan raya tahun 86, PAS dihukum dengan begitu dahsyat, kita hanya dapat 1 kerusi. Lepas peristiwa Mamali itu, hanyalah Pak Nilah Arsyad berada 1 kursi dalam parlimen. Macam Kak Wan lah ada 1 saja pada tahun 2004 dalam parlimen. Di antara puncanya kita cuba mendekati kaum lain melalui CCC pada waktu itu. Banyaklah punca-punca yang lain, tapi di antaranya. Kemudian kita lihat Ustaz Faldil Nur berusaha gigih. Di antaranya mengembelingkan ada peluang. Di antaranya waktu itu peristiwa menimpa Datuk Seri Anwar Ibrahim. Maka pada waktu itu parti-parti politik pembangkang dan NGO bersetuju menubuhkan gerak. Dan setiausaha gerak Datuk Mahfuz Omar yang ada di hadapan ini. Dan itulah pertama kali kita boleh bawa pemimpin DAP ke pusat tarbiyah PAS. Sebelum itu kita kalau tengok pemimpin DAP ini tambah muka kapal sing dengan lingkit siang, tak boleh tengok. Karena kita ditekan, dimasuk dalam jiwa kita bagaimana mereka ini bersifat chauvinis dan anti-Islam, in bracket lah. Dan melalui gerak itu pemimpin PAS dan pemimpin DAP boleh berada di satu pentas di atas, ditambah sekali pembelaan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kemudian dia berkembang lagi sampailah ke peringkat menjelang 2008 sudah ada kerjasama dan Pakatan Rakyat, kerjasama terbuka antara PAS, Keadilan dan DAP. Dan formula inilah yang menggerunkan Barisan Nasional. Mereka akan terus menang pilihan raya jikalau kita di corner di satu sudut, iaitu meletakkan kita di sudut kaum atau agama. Maka mereka yang mendapat sokongan MCA dan MIC, UMNO sebagai tonggak akan terus memerintah, dicampur kepada yang dipanggil deposit Barisan Nasional, iaitu Sabah dan Sarawak. Sampai bila kita nak mengalahkan mereka? Bila berlaku komponen, iaitu kerjasama ini berlaku pada 2008, diikuti dengan 2013, UMNO sedar bahawa masa depan mereka gelap. Sebab itulah mereka cari jalan kewangan dan sebagainya, bagaimana digunakan untuk pecahkan Pakatan Rakyat itu. Akhirnya Pakatan Rakyat berjaya dipecahkan karena DAP dicop sebagai satu makhluk perosak, makhluk yang paling berbahaya di Malaysia. Siapa rapat dengan DAP maka dianggap orang itu begitu buruk di kalangan masyarakat Melayu. Dan hasil daripada penetration yang dibuat, saya yakin pemerintah khasnya UMNO membuat studi, membuat kajian, mereka bukan bertindak begitu. Maka menjelang pilihan raya 2018, PAS telah dibiayai. Saya cakap pada Tun Mahathir dalam ceramah-ceramah, kami dulu pemuda PAS bulu dada tak tumbuh. Sebab duk khabat pokok nyok, pokok pinang, pasang bendera. Tapi pilihan raya 2014 kita tengok macam mana PAS mampu guna kren. Bendera tu sekaki satu. Tiang bendera tu dulu kita pergi cari buluh, kena temingat, tebuan, semua masuk lautan sik. Nak pasang bendera, lepas tu tengok. Artinya dia dibiayai dah. Dan timbullah slogan-slogan Malay Muslim Government. Tetapi dalam keadaan begitu, muncul Parti Bersatu yang base, Malay base, dan sanggup bekerja sama dengan Pakatan Rakyat. Maka gabungan itu kita berjaya menang dan mengambil alih pentadbiran Malaysia pertama kali selepas lebih kurang 60 tahun merdeka.
Jadi formula inilah yang berjaya kita mengambil alih pemerintahan. Tetapi hadirin sekalian, selepas menang selalu dibisik kepada kita, iaitu kerajaan mesti base Melayu Muslim. Caranya mesti singkir DAP. Inilah gerakan yang berjalan. Dan setiap kali kita pergi ke parlimen, mereka kata kita dah cukup bilang untuk menukar pemerintah ini kepada Malay base. Termasuklah Perdana Menteri sekarang berkali-kali memberitahu kita kena wujudkan kerajaan berdasarkan Melayu Islam. Karena kalau tidak, orang Melayu akan terancam. Dan gerakan mereka itu akhirnya terjadi apabila berlaku peristiwa Sheraton. Tak payahlah kita ulang banyaklah cerita ini. Dan akhirnya berlakulah backdoor government ini untuk menyelamatkan Melayu. Sedangkan mereka menang semuanya di atas coalition, bersama dengan DAP, bersama dengan Keadilan, bersama dengan Amanah, bersama dengan Bersatu. Mereka berkempen di atas satu pentas. Bila menang memerintah, kita tak selamat kalau ada DAP. Kalau ada multiracial, kita kena balik kepada Malay Muslim. Akhirnya kita lihatlah berlaku kerajaan backdoor government yang kita dah bercakap banyak hal ini, tidak menghormati demokrasi, tidak menghormati keputusan rakyat. Dan kerajaan ini saya yakin hilang wibawa. Apa ingat pegawai-pegawai kerajaan nak hormatkan menteri-menteri cabuk yang dah lah ni? Bukan soal bodoh atau pandai. Mereka jadi menteri bukan kerana dimandat oleh rakyat. Kita tengok jadi macam-macam sekarang ni dalam pentadbiran. Corruption sekarang ni, indeks yang kita lihat sedang dibaca di seluruh dunia. Bagaimana pegawai-pegawai polis terlibat dalam skema yang mereka barangkali tak perlu menghormati sesiapa sekarang. Pegawai-pegawai immigration ada yang sampai kereta mewah yang begitu hebat. Dan kerajaan yang memerintah ini dia hilang otoriti. Bukan soal cerdik atau bodoh, tidak. Otoritinya tu hilang. Yalah pegawai-pegawai ini depan menteri dia angguk, dia hormat, tapi di belakang tebuk atap. Ingat kita ya kata. Yang lain akan kata begitu. Sebab itulah hadirin sekalian, kita nampak bahawa di atas kononnya di atas Melayu Islam itu membela Melayu, tiba-tiba berlaku di Perak, Melayu guling Melayu. Tak ada. Dan lepas Perak ni banyak lagi tu. Satu-satu saya tak mau sebutlah nanti. Kedah saya tak tahulah. Tu serahlah kepada Datuk Johor dengan Fakul Razi untuk mikirkan hal itu. Tapi saya nampak ada satu pergerakan seluruh parti-parti politik, kerana kita tahu bahawa saya sebut berkali-kali kenapa tak hormat demokrasi dan pilihan raya. Bila berlaku pilihan raya kecil, BN dah menang di Cameron Highland, kemudian mereka menang lagi di Tanjung Piai, menang lagi di Kimanis. Artinya BN menang. Tunggulah datang pilihan raya, kalau menang ambil alih lah, tak ada masalah. Kita biasa kalah berkali-kali, kenapa tak boleh tunggu pilihan raya? Sebab mereka pun lihat kita ambil alih pada 2018. Kita akui di kalangan menteri-menteri kita banyak tidak berpengalaman. Tapi nak jadi menteri ini, pengalaman tak pengalaman, kita ada pegawai-pegawai yang boleh tunjuk ajar, dan kita berbincang bersama, dan kita cuba letak balik program tu dalam on track. Tabung haji kita cuba buat supaya, dan dia cuba telah pun dipuji oleh audit negara, oleh menteri yang ada sekarang, sudah berada di landasan yang betul. Lembaga Tabung Angkatan Tentera sudah mula disusun semula dan telah membuat keuntungan awal walaupun sedikit. Kita kemukakan akaun yang betul.
Daripada kritikan laporan audit, khazanah negara mula mencapai keuntungan lebih daripada 7 bilion. Kita dah tu dalam setahun setengah, 2 tahun, 3 tahun kita akan capai sekurang-kurangnya 70-80% manifesto yang kita kemukakan kepada rakyat. Manifesto itu yang dilakar oleh pakar-pakar kita. Memanglah ada yang tak dicapai 5 tahun, ada kena capai 10 tahun, ada kena capai dalam jangka panjang. Dan kita yakin kita boleh hadap rakyat menjelang pilihan raya 5 tahun. Tapi di tengah jalan 22 bulan kerajaan ini diambil secara backdoor.